Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini insyaAllah kita kembali kepada surah An-Nisa, dan hari ini kita nak baca surah An-Nisa bermula dari ayat yang ke-5. Bermula dari ayat yang ke-5 dan seterusnya. Muka surat 77 dari juzuk yang keempat surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam, pencipta alam semesta atau penguasa alam semesta, yang maha menjadikan, yang maha menciptakan, yang maha menguruskan, yang maha mentadbir segala yang ada, dan segalanya ini akan kembali kepadanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat sambung bacaan kita pada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan alangkah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dalam urusan hidup kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Di saat kita ni bimbang, orang yang cakap tu betul ke tipu, dusta ke benar, maka yang sewajibnya kita kembali kepadanya adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran ni paling benar, mustahil Allah
memberikan sesuatu dalam Al-Quran tiba-tiba tidak benar. Faman wa man asdaqu minallahi qila. Allah Ta'ala kata, siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah? Tak ada, Allah lah yang paling benar. Sebab itu kembali kepada Quran adalah kembali kepada kebenaran. Hari ini di saat timbulnya fitnah, orang kata A, ada orang kata B, ada orang kata C, setiap daripada mereka mendakwa mereka lah yang benar. Jawapan dia ialah kebenaran itu bukan pada manusia. Sebaliknya kebenaran itu pada apa yang Allah Ta'ala wahyukan, bukan pada dakwaan manusia semata-mata. Kalau dia kata A benar, B kata dia pun benar, C kata C pun benar, maka yang benar ialah mana di antara mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan yang memahami Al-Quran berdasarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebenaran. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling benar ucapan adalah kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebaik-baik petunjuk. Orang yang duk buat-buat tu, dia sebenarnya bukan semua orang yang boleh memandai-mandai. Kebanyakannya mengikut-ngikut. Tapi soalnya kita nak ikut siapa? Berapa kerak je kita ni boleh mandai-mandai ni. Banyaknya ikut je. Bapa buat lagu ni, tahulah ustaz saya kata. Dia sendiri tak tahu bahasa Arab. Tak? Tak ada berapa kerak je daripada kalangan umat ni yang sifatnya berani memandai-mandai. Yang majoritinya ialah mengikut. Cuma pastikan kita ni ikut siapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni duk zikir. Dia ni. Kita kata, awak dengan mana? Aduh, ustaz ajar. Bukan dia buat diri. Hak duk sokong zikir, hu. Habis orang tu sokong, dia sokong. Awak buat ke tak? Dok, pasal ada orang tu buat, kita kena dengar dia oyak. Kebanyakan kita mengikut saja. Tapi jadikanlah yang kita nak ikut tu petunjuk Nabi. Jadi kalau nak zikir, kita tanya, Nabi zikir macam mana? Aku nak ikut yang ni. Nabi salat macam mana? Aku nak ikut yang ni. Nabi buat macam mana? Aku nak ikut yang ni. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Nabi juga kata seburuk-buruk urusan agama adalah yang direka-reka. Kita sebut urusan agama sebab dalam urusan dunia Nabi membenarkan inovasi. Dalam hadis, Nabi berjalan di satu tempat, tengok orang tengah mendebungakan pokok kurma. Talqih dia panggil. Talqih ni meminta debunga pokok jantan pada pokok betina, pada bunga pokok betina. Kahwin dia panggil. Dia pun ambil-ambil. Nabi kata, kenapa buat macam ni? Sahabat kata, kalau buat macam ni pokok jadi lebih subur, buah lagi cantik. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan agama, urusan dunia kamu.
Mana buat urusan dunia, kamu pandai-pandailah, kamu lebih tahu. Tapi urusan agama milik Nabi, milik Allah. Nabi ini menyampaikan wahyu dari Allah. Sebab tu kita kata seburuk-buruk urusan dalam mereka agama ialah perkara yang direka-reka. Dan semua yang direka-reka itu dipanggil bid'ah. Sebab bid'ah ni daripada perkataan bada'a. Bada'a ni mencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Inovasi. Dulu tak ada, tiba-tiba jadi ada. Siapa pernah buat? Tak ada contoh sebelumnya. Dia yang mula-mula buat, maka dia melakukan inovasi. Inovasi dalam agama tidak dibenarkan. Dari sudut cara nak buat apa yang tu maslahat ada tak apa. Tapi kalau tiba-tiba dia mewujudkan sesuatu yang baru dalam agama yang sebelum Nabi tak ada, atau zaman Nabi pun tak ada, Nabi waktu Nabi wafat pun tak ada, tiba-tiba ada, maka itulah seburuk-buruk perkara dalam agama. Kita kata berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi dan hindarilah perkara yang direka-reka. Zaman lah ni banyaklah. Konon-kononnya kami ni beramal dengan mazahib arba'ah. Tapi apa yang mereka kata pun kalau cross check balik tak sama pun dengan salah satu daripada imam mazhab. Yang mereka buat sebenarnya rupa-rupanya amalan dari golongan-golongan sufi yang melampau, yang menyimpang dari ajaran agama yang sebenar, yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Kembalilah kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembalilah kepada Al-Quran. Inilah yang kita kempen dan harapnya agar kempen ini sampai ke seluruh masyarakat kita. Tapi doalah. Kadang-kadang buat kempen ni bukan sekadar cakap. Ada orang dia sangat simple, biasa, tapi seruan dia sampai ke seluruh pelosok dunia. Ada semalam saya baca satu post seorang gadis dari Arab Saudi, meninggal usia dia 23 tahun, muda lagi. Tapi dia ni orang yang sangat cinta Quran dan banyak kempen orang supaya kembali kepada Quran. Dan dia orang pula perwatakan baik. Lalu lepas dia mati ni, orang duk share kata-kata dia. Padahal waktu dia hidup tu kita pun tak kenal dia. Ada orang begitu. Kita ni hok dopuh tiap-tiap hari ni tak gigi pak kita nak. Dia ni mungkin dengan 1, 2, 3 post kata-kata yang baik, tapi disebarkan sampai ke pelosok dunia kata-kata dia. Saya jadi terfikir, Allah, bagaimana kita ni rupa-rupanya dia bukan sekadar ucapan. Ucapan yang baik ni mesti diiringi dengan amalan yang baik, niat yang ikhlas. Dia bukan sekadar konten yang kita cakap. Kata ada satu buku yang banyak tersebar dari kitab Al-Azkar. Al-Azkar ni banyak dah ni tersebar. Antara kitab yang paling banyak sebarannya adalah kitab Al-Imamun Nawawi. Kitab Hadis 40, kitab Riyadhus Salihin dan kitab Al-Azkar. Masyhur, very famous. Tapi ada satu kitab moden
yang disebut sebarannya lebih banyak daripada kitab Al-Azkar. Hak kitab lain kita tak berani kata, tapi kitab zikir dia tu lebih banyak disebar dari kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi. Tahu kitab apa? Buku zikir pagi dan petang. Buku zikir pagi dan petang. Penyusun dia, sebab dia bukan penulis, yang dia bukan menulis, dia bukan pengarang, dia penyusun. Sebab dia ambil Quran, dia ambil zikir hadis, dia susun. Sebenarnya susunan tu okey je, kita nak baca mana dulu, mana kemudian. Tapi penyusun dia susun macam tu. Dia susun begini ayat ni mula-mula, dia kumpul-kumpul hadis, dia susun-susun. Penyusun dia nama Syekh Sa'id Al-Qahtani. Syekh Sa'id Al-Qahtani. Disebut waktu dia mula-mula susun, dia tak nak tulis pun nama dia, sebab dia bukan penulis. Dia je susun dia. Tapi ada orang bagi nasihat kepada dia, kita orang salaf ni, orang panggil manhaj sunnah ni, kita tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak dikenali. Faham tak? Kita manhaj ahlul hadis, kita tak ambil ilmu dari orang-orang yang tidak dikenali, majhul. Tahu tak? Ilmu hadis kita riwayat daripada fulan, sampailah kepada sahabat Nabi, sampailah kepada Nabi. Kalau cek fulan tu fulan apa? Ni tok guru, alim gini, okey, siqah. Sampai satu fulan, tak kenal dia siapa, majhul, tidak dikenali dia ni siapa. Maka apa status hadis tersebut? Tidak diterima. Pasal dhaif. Ada seorang yang tidak dikenali. Jadi ada orang yang sebut kepada Syekh Al-Qahtani, dia kata manhaj kita tidak mengambil ilmu dari orang yang tidak dikenali. Jadi kamu tulislah nama kamu, semoga Allah Ta'ala jaga niat kamu. Dia pun kerana sebab tu, asalnya dia tak nak orang kenal dia. Dia pun tulislah nama dia. Tapi Masya Allah, kitab dia kecil je, nak pandai orang lain tulis banyak. Kitab dia kecil je. Tapi Wallahu Ta'ala alam, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya ganjaran yang banyak. Akhirnya kitab dia diterima oleh ramai orang. Hari ni diulang cetak, diterjemahkan, disebarkan secara percuma. Ada nuskah PDF juga. Allahu Akbar. Hebat. Niat yang ikhlas tu kadang-kadang menjadikan apa yang kita sebut walaupun kecil, nilai dia besar. Dan niat yang tidak ikhlas juga boleh merosakkan amalan yang besar jadi kecil, ataupun tak ada langsung, hilang tu pasal riak dan juga tiada niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga Allah Ta'ala, sekali lagi saya katakan, menjadikan kita dan majlis kita ni majlis yang diberkati dan menambahkan kefahaman kita dalam agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita dalam belajar. Paling utama sekali, memberi manfaat kepada diri kita sendiri, menunjukkan jalan yang benar untuk kita, dan menjadi sebab kepada kita untuk beramal di atas amalan yang benar, dan seterusnya meraih rahmat dan syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mukaddimah tu panjang sikit sebab sekarang ni polemik dia panggil. Orang dalam dilema. Orang tu kata dia betul, orang ni kata dia pun betul. Lepas tu siap buat nasyid lagi. Kemudian adalah nasyid dia kata dia ni bukan Wahabi, dia bukan Syiah ke apalah. Macam-macam. Sehingga semalam orang tanya, Ustaz, apa sebenarnya? Saya tak faham. Salafi ni apa? Sufi ni apa? Wahabi ni apa? Apa pun nama kumpulan-kumpulan?
Asy'ariyah ni apa, Maturidiyah ni apa. Sebab macam-macam. Saya kata semalam ditanya, ustaz ni apa ustaz? Ustaz ni kumpulan mana? Salafi ke, Sufi ke, saya tak faham, dia kata. Saya kata ke dia, saya pun tak suka menjenamakan diri saya kepada mana-mana kumpulan. Saya suka dikenali sebagai seorang Muslim. Dan menjadi kewajipan orang Muslim mencintai sahabat Nabi. Walaupun awak tak kata awak ni Salafi. Salafi ni maksud apa? Salafi ni orang yang nak ikut sahabat Nabi. Itu Salafi, nak ikut generasi Salaf. Salafi ni, kalaupun awak tak panggil diri awak tu Salafi, cukup sebagai seorang Muslim, mesti mencintai Nabi dan sahabat-sahabat dia. Mesti. Bukan sebab dia Salafi jadi dia kena ikut sahabat Nabi. Saya bukan Salafi, saya apa dah? Maturidi, Asy'ariyah. Asy'ariyah pun kena ikut juga sahabat Nabi. Saya Sufi pun kena ikut sahabat Nabi. Jadi tak semesti menjenamakan diri. Yang kita nak adalah ciri-ciri yang benar bagi seorang Muslim. Apa ciri seorang Muslim? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis, dan memahami Quran dan hadis seperti mana kefahaman sahabat Nabi. Mesti. Takkan kita nak faham Quran ikut kepala kita sendiri. Jadi setiap Muslim adalah Salafi. Berkurang macam. Setiap orang Muslim wajib mengikut jalan sahabat dalam memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Mesti mengikuti jalan salafus salih, tabi'in, jalan tabi'ut tabi'in. Seperti mana jalan imam mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Dan seperti mana imam-imam ahlul hadis. Kerana mereka lebih tahu, berdasarkan hadis ni, dia tahu apa yang Nabi kata, apa yang sahabat faham, dan apa yang sahabat riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk Nabi. Dan orang yang paling dekat dengan petunjuk ni adalah ahlul hadis. Sebab mereka meriwayatkan kepada kita hadis-hadis Nabi. Jadi ini kewajipan setiap Muslim. Bukan kerana kumpulan. Hari ni jangan, kalau saya lah tanya, Ustaz kumpulan tak payah ada kumpulan lah. Kita jadi seorang Muslim dan kita mematuhi ciri-ciri Muslim seperti mana yang ada dalam Quran, seperti mana yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sahabat tu wajib, ya wajib. Mengikuti jalan sahabat tu wajib, ya wajib. Ikutlah mereka. Yang kita buat jalan kita sendiri, pening pula tu. Itulah mari zikir hu tu. Pasal apa? Bila orang kata Nabi tak buat, dia kata tak apa, Nabi tak buat pun boleh tentu kita tak boleh buat. Jadi mu nak ikut jalan siapa ni? Ada jalan Tok Syekh dia. Itu masalah. Mari seorang lagi ustaz kata, kalau Nabi ke kanan, tok guru kita ke kiri, kita ikut tok guru kita. Itu adalah satu penyimpangan dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak benar. Hari ni guna dengan nama-nama kumpulan-kumpulan, akhirnya mereka mengeksklusifkan agama. Seolah-olah agama ni hanya milik satu kumpulan sahaja. Islam ni milik Allah dan Rasul. Kita pastikan yang kita ni bila kembali kepada Allah, Islam kita tu valid di sisi Allah. Sebab yang nanti Allah Ta'ala tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu, wa ma dinuka, apa agama kamu. Maka agama yang menepati ciri yang Allah wahyukan
dan menepati sifat yang Nabi sampaikan, itulah agama yang valid. Yang menyelisih Allah dan Rasul tidak akan diterima. Dan Allah Ta'ala tak tanya, malaikat tak terima skema jawapan lain. Dia tak tanya pula, awak Islam ni Asy'ariyah ke Maturidiyah? Tak ada. Dia tanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Maka wa ma dinuka, agama kamu ni hak menepati yang Allah bagi tahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kalau tiba-tiba menyelisih Nabi, walaupun undang-undang kata dia betul, dan walaupun undang-undang kata salah, tapi hakikatnya dia menepati Al-Quran dan Sunnah, maka yang valid waktu kita masuk dalam kubur adalah yang menepati Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang lebih kita utamakan berbanding pandangan atau sudut pandang manusia. Manusia ni kadang-kadang hak betul, hak dia kata betul, hak orang lain dia kata salah. Tapi yang kita nak, mana yang Allah Ta'ala kata betul, mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Itu yang paling utama. Ada sampai isu sehari dua hari ni sampai boleh kata tahap menghina ayat-ayat Allah. Tapi mereka sanggup buat kerana ada permusuhan kepada kumpulan ni. Ta'assub ni jangan. Ni ta'assub ni. Tahu tak waktu berlakunya pertembungan antara mazhab ta'assub mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dua ni antara dua mazhab yang paling ramai pengikut dan paling kuat pengikut dia. Jadi pertembungan antara dua mazhab ni kuat. Sampai-sampai dia reka hadis palsu untuk cela mazhab lain. Salah satu yang saya ingat, pengikut mazhab Hanafi, dia reka hadis palsu. Dia kata Nabi kata akan datang seorang lelaki pada umatku, nama dia Muhammad bin Idris. Syafi'i lah. Dia lebih jahat daripada iblis. Dia kata Nabi kata, walhal Nabi tak pernah kata. Dia reka hadis tu untuk tujuan dia nak menjatuhkan mazhab Syafi'i. Dahsyat. Siapa sanggup reka hadis palsu? Baru ni ada orang dalam Malaysia ni lah, dia kerana nak menyatakan boleh minta dengan kubur, dia reka hadis palsu. Dia kata Nabi kata, hadis sahih, dia kata, kalau kamu ada hajat, datanglah ke kuburku, peganglah batu nisanku dan mintalah wahai Muhammad sekian-sekian. Dia reka hadis palsu semata-mata nak membenarkan kumpulan dia. Dahsyat tuan-tuan, fitnah akhir zaman ni. Hati-hati. Ngeri kita dengar, takut. Ada orang tu sampai pekat budak lagi ni. Semalam saya baca cerita dia, kes dia ni lah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriman Allah ni di langit berdasarkan ayat Allah, aamintum man fis sama'. Tapi langit yang maksud bukan langit ni. Langit ni ada 7 lapis. Dan Allah adalah penguasa di langit dan di bumi. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, atas pada langit yang ke-7 ni ada arash. Dan arash ni Allah Ta'ala makhluk Allah yang paling agung, paling besar. Dzul arshil majid. Dia yang memiliki arash yang teguh. Arash ni besar. Bukan main leka-leka cerita macam ni. Walaupun kita kata kita mengisbatkan Allah tu di langit, Allah tu berdasarkan ayat Allah istawa 'alal 'arsy, tapi kita hanya mengimani ayat tu,
Bagaimana keadaan di langit, bagaimana keadaan di arasy, Allah Ta'ala yang maha tahu. Mari di seorang budak yang tak berapa cukup ni, saya rasa bukan 3 suku dia ni, tak siapa pun 3 suku boleh jadi, suku pun boleh jadi. Dia naik kapal terbang, dia kata apa? Nak cari Tuhan Wahabi duduk mana, tak jumpa pun. Dia tengok gambar langit, Allahu Akbar. Itu dah tahap menghina, seolah mempermainkan ayat-ayat Allah. Macam orang etis naik atas kapal angkasa, dia kata I see no God here, dia kata. Atau I don't see God here, aku tak nampak pun Tuhan atas angkasa ni. Ini yang panggil orang-orang bodoh yang berbicara. Dia ingat nak tengok Tuhan tu seperti mana dia tak? Dia nampak benda-benda. Nabi Musa pernah minta nak tengok Allah, pengsan. Dan langit tu bukan hak kita tengok ni je. Hijab yang menutup langit tu, nak naik Nabi Muhammad naik, nak lepas pintu langit pertama, nak masuk langit kedua, minta izin, malaikat izin baru naik. Dia ingat dia boleh pergi lagu tu je. Ajaibnya manusia. Antara langit dan langit tu tak tahulah berapa jarak masa. Allah Ta'ala kata ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Malaikat turun naik di antara Ma'arij, surah Ma'arij ni. Ma'arij ni makna tangga-tangga langit. Malaikat duk turun naik fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaru 50,000 sanah. Qadarnya kalau ikut kiraan kita 50,000 tahun perjalanan, atau 50,000 tahun masa dia. Satu masa, satu hari yang diambil oleh malaikat sama dengan 50,000 tahun kita. Tiba-tiba mari tengok naik kapal terbang, mana Tuhan Wahabi? Ya Allah, ini fitnah. Jadi akhirnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran. Apa yang Quran ajar kepada kita, itulah yang kita imani. Yang kita faham sekadar yang Allah dan Nabi ajar kepada kita untuk kita faham. Yang Nabi SAW tidak detailkan kepada kita, maka kekal seperti mana yang Nabi ajar. Sahabat-sahabat tak pernah tanya, tapi mereka beriman dengan ayat-ayat yang berkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Allah beristiwa di arasy sebagaimana yang Allah kata, kaifiyatnya wallahu ta'ala a'lam. Allah Maha berbicara, Quran ni kalam Allah. Bagaimana Allah berbicara? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Maha menguasai, nama-nama dia ada, sifat-sifat dia ada. Semua yang Nabi ajar kita terima. Allah gembira sebagaimana Nabi sebut. Allah tertawa sebagaimana Allah wallahu ta'ala a'lam, dengan sifat yang layak bagi Allah, yang tidak sama dengan mana-mana makhluk. Tapi kalau Allah kata, kita beriman. Nabi kata, kita beriman. Awak kata, sorry. Ini manhaj dalam beragama. Jadi kembalilah kepada Quran. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah di atas usaha kita. Usaha kita ni sikit je, yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah tu lagi besar. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada kalam Allah, kepada wahyu dari Allah. Dengan sebab itu Allah bagi kepada kita hidayah dan memandu kita kepada kebenaran, serta kita minta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ini manhaj muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lah ni makin lama makin suka duk nyanyi, duk bergendang. Dalam surau duk bernasyid, dari surau duk menyanyi, dalam surau duk bergendang.
Konon-kononnya zikir. Iya ke zikir lagu tu? Ni Nabi duk zikir lagu tu ke Nabi? Tak ada. Suruh baca Quran tak erti. Allahul musta'an. Itulah saya katakan bukan untuk sombong. Kita amalkan satu doa yang Imam Ahmad baca. Imam Ahmad ni dia diuji di mana dia bertahan di atas kebenaran, tapi dia dipenjara oleh pihak-pihak yang menyangka mereka itu benar, Imam Ahmad ni salah. Sebab setiap orang menganggap dia benar. Imam Ahmad kata dia benar. Yang lawan Imam Ahmad ni geng-geng Mu'tazilah. Mereka kata dia benar. Akhir sekali mereka tangkap Imam Ahmad dan mereka penjara dan sebat Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad ni Allahu Akbar, ni hati seorang alim. Dia tahu mencintai seorang Muslim adalah ibadah, dan mendoakan orang-orang Muslim adalah ibadah. Lalu waktu walaupun dia kena tangkap, dia masih mendoakan kebaikan kepada orang yang tangkap dia. Bahkan antara doa dia yang disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, doa Imam Ahmad berbunyi begini: Allahumma man kana min hadhil ummah ala ghairil haqq wa huwa yadhunnu annahu ala al-haqq faruddahu ila al-haqqi liyakuna min ahli al-haqqi. Ya Allah, mana-mana orang dari umat ini yang berada di atas jalan yang tidak benar, dalam keadaan mereka sangka mereka benar, dalam keadaan mereka sangka mereka benar, maka kembalikanlah dia kepada kebenaran agar dia benar-benar menjadi orang yang benar. Boleh faham? Sekali lagi saya terjemah. Mungkin lain wording dia. Sebab terjemah ada panggil terjemah spontan. Ya Allah, mana-mana orang dari umat ini yang berada di atas jalan yang tidak benar, dalam keadaan dia sangka dia benar, dia rasa dia benar padahal tidak. Imam Ahmad doakan, ya Allah, kembalikanlah mereka kepada kebenaran agar mereka benar-benar menjadi orang yang benar. Tadi dia tak benar, tapi dia sangka dia benar. Ya Allah, kembalikanlah dia kepada kebenaran agar dia betul-betul benar seperti mana yang dia sangka. Maknanya Imam Ahmad mendoakan orang-orang yang tidak benar itu kembali kepada kebenaran. Bukanlah dia kata mu ni orang sesat, mu ni orang itu mudah-mudahan mu ahli neraka. Tak ada. Tak ada pun ahli sunnah begitu. Bahkan kalau kita kata orang buat bid'ah ni ke neraka, adalah kerana hadis Nabi bagi tahu wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tapi dalam bab lain kita mendoakan semua saudara-saudara kita yang seagama dengan kita agar dipandu kepada kebenaran sesuai apa yang Allah wahyukan dan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nampak? Jangan sombong dengan kebenaran. Kebenaran even bukan milik kita pun. Dan syurga tu bukan untuk kita seorang.
dan bukan untuk satu kumpulan. Syurga tu untuk setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan berada di atas wahyu ataupun yang mengikut petunjuk nabi-nabi mereka. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah, itu tauhid. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat amal kebaikan seperti mana yang diajar oleh nabi-nabi mereka. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kembalilah kepada ayat kita hari ni. Panjang mukadimah hari ni. Alih-alih mukadimah ni penting. Hidup di zaman ni kena mukadimah ni yang kita sebut tadi penting. Keadaan betul, isu-isu semasa, keadaan semasa. Sebab orang tak faham, orang tak tahu. Majoriti orang kalau tanya, apa itu Asy'ariyah? Apa itu Maturidiyah? Dia apa? Tak tahu pun dia. Dia tahu mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tanya Nabi dia siapa? Nabi Muhammad. Quran dia apa? Kitab Al-Quran. Quran tu apa? Quran tu kalam Allah. Tu dia apa? Basic. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah, dia tak kata Quran tu kalam Allah. Kalaupun dia kata Allah tu berkata-kata, Quran tu kalam Allah, dia kata bukan Quran ni, Quran ni lain ni. Kalam Allah yang mereka maksudkan bukan hak ni, hak lain. Tu detail kita pening lah tuan-tuan kalau baca tu kan. Kita malah nak baca je tu. Biarlah orang-orang hak lain bicara waktu. Tapi nak sebutnya, mereka sendiri pun tak tahu apa itu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka tu sendiri tak tahu apa itu Salafi, apa itu Sufi. Mereka sendiri waktu panggil orang, kata panggil orang Wahabi, dia pun tak tahu Wahabi itu apa. Yang dia tahu, ustaz dia kata Wahabi ni sesat, bahaya. Dia kata gitu ya. Apa dia Wahabi? Tak tahu. Gitu je lah. Sehingga akhirnya mudahlah dia diperkotak-katikkan. Baik. Jadi ayat semalam cerita bab wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ayat Quran cerita tentang budak-budak yang tak cukup lagi kewarasan untuk menguruskan harta mereka, maka tahanlah harta dulu. Termasuk daripada kalangan mereka ialah orang gila ataupun orang yang bodoh ataupun mana-mana orang atau orang muflis atau mana-mana orang yang tidak ada kemampuan untuk menguruskan harta secara baik, maka boleh ditahan dulu harta mereka. Bila sampai waktu dan ketika, maka Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-6, wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka cukup umur dewasa. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Balaghu makna baligh. Balaghu tu baligh lah. Ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka baligh. Fa in anastum minhum rushdan. Balaghun nikah ni maknanya baligh untuk nikah. Maksud apa? Orang akhir baligh tu dah boleh menikah lah. Itu maknanya baligh. Baligh ni maknanya cukup umur. Cukup umur untuk apa? Cukup umur untuk nikah. Kita baligh umur 15, umur 25 tak cukup lagi. Betul tak? Balik umur 15, umur 19, 20 tengah galak tu, 23 tengah galak, mak nak kahwin, tak siapa lagi, budak lagi kecil, jangan sembang. Dia nak ketar ni. Akhir sekali tu yang jadi musibah macam-macam.
Kita panggil, kita buat sistem, Allah Ta'ala dia tahu. Ni hamba ni dia nak bagi umur balik berapa. Ni ada 9 tahun balik dah. Ni 10 tahun balik. Ni 12 tahun balik. Umur balik pun tak sama. Allah Ta'ala dia tahu. Bila dia ciptakan umur seseorang, dia tahu bila masa kawan ni balik, bila masa kawan ni mati. Dia tahu belakang. Jadi balik maknanya means cukup umur. Untuk apa? Untuk nikah. Sebab tu antara tanda balik keluar mani. Ayat Quran pun kata, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rushdan, sekiranya kamu mendapati mereka ni ada tanda-tanda cerdik dan kebolehan menjaga hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, janganlah sesiapa daripada penjaga anak yatim itu wala ta'kuluha israfan, janganlah kamu makan harta anak yatim itu secara yang melampaui batas. Wa bidaran an yakbaru, dan jangan pula terburu-buru merebut peluang sebelum mereka dewasa. Jadi makan secara berlebihan dan terburu-buru, cepat. Kena buat loan ni lah. Nanti kalau dia balik, duit ni kena bagi kat dia. Sebelum dia balik ni kita boleh guna, kita guna. Jangan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, siapa yang kaya maka tahanlah diri dari makan harta mereka. Kalau kita ni ada anak yatim tu adalah harta pusaka. Berapa harta pusaka dia? Katalah dia terima ni 100,000 contoh, ataupun 10,000, whatever amount. Orang yang jaga ni dia ada kerja, dia ada harta dia sendiri. Maka kata Allah, siapa yang ada harta dah, falyasta'fif, tahanlah diri dari makan harta anak yatim. Makna kita boleh makan, kalau kita ni jaga, kita boleh makan dari harta tu sekadar penjagaan dia. Tapi kalau kita ada harta sendiri, baik tak payahlah. Baiklah anak yatim tu, duit dia simpan dalam bank 10,000 tu tak gerak. Dia makan daripada harta kita ada, kita bagi makan ke anak kita, dia makan sekali dengan tu. Duit dia tu tak payah kacau. Itu lebih baik. Sampai cukup umur ni, mak kamu dulu atau ayah kamu dulu meninggal, ada harta yang dia tinggalkan, pak cik jaga dulu sebelum kamu balik. Kamu sekarang dah besar, dah nak boleh sambung belajar dah ni, ni harta ni pak cik bagilah kat kamu. Gunalah sebaik-baiknya untuk sambung belajar, untuk guna keperluan waktu belajar. Dan pandai-pandailah berhemah dalam menggunakan harta ni. Dia pun terima kasih pak cik, terima. Esok tu beli motor tu. Orang suruh beli belajar, dia beli motor, tukar respok, tukar tu, maknanya tak matang lagi lah ni. Yang pesan dia lagi. Ni orang suruh guna betul-betulnya guna buat benda-benda lain. Tu tak matang lagi tu. Kena cerita, kena betul-betul dia cerdik tanya, mu nak buat apa duit ni, begini. Kalau dia tanya pak cik, saya nak buat apa duit ni? Tak apa. Kalau nak guna tanya pak cik dulu. Nak sabar sikit, matang dah juga dah batu tu. Ni gak beli motor, tukar respok, tayar kecil, tukar pek brek, tukar gotu, tukar buah ni. Habis duit ke motor tu je. Beli iPhone, lepas tukar telefon. Jangan budak-budak lah ni.
Boleh pinjaman, duit yuran tak bayar, pergi beli telefon dulu. Dapat pinjaman, belajar tau. Baik. Jadi kalau dia tak matang, jangan bagi. Kalau dia matang, bagi. Kalau kita kaya, jangan makan hak dia. Bagi je. Apa yang kita makan, dia makan. Hak dia tu simpan. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang fakir, bolehlah dia makan secara ma'ruf. Maka dia baik, makan yang baik. Dia makan apa yang kawan tu makan. Sederhana. Jangan mentang-mentang harta anak saudara ni dia jaga. Tiap-tiap hari makan hotel, bawa anak saudara makan hotel, padahal dia nak makan. Aduh. Ada orang gitu, dia guna nama, padahal dia nak makan. Saya ingat cerita Abu Ya waktu dia sakit dulu kan, JSB. Ujung-ujung hayat dia, Abu Ya dia ni memang bedridden lah, terbaring, tak boleh bangun dah, cakap pun tak berapa boleh dah. Yang melayan urusan dia, menguruskan urusan dia, isteri dia Ummu Jah. Isteri dia ramai, tapi hak urus dia tu Ummu Jah tu. Kata di kru hak jaga dia ni, Abu Ya tak tahu apa dah. Hak minta nak makan tu Ummu Jah ya, tapi dia kata Abu Ya nak makan. Abu Ya nak makan kari kepala ikan, Abu Ya nak makan tu, Abu Ya nak makan ni. Dia bila dapat tu satu hidangan, dia ambil sikit-sikit nasi, kuah lauk, dia blender, lepas tu suruh Abu Ya makan dengan straw. Dah makan dengan blender, supa makan apa pun, tak rasa apa dah lah. Lepas Abu Ya makan sikit tu, ni pak kita pula makan. Berkat, dia kata, ambil berkat. Jadi ada orang kadang-kadang dia guna nama, padahal dia nak makan. Kalau dengan anak yatim, lagu tu juga tak boleh. Kita nak makan, kita makan sedap-sedap lah pasal ni atau anak yatim ni. Atau dia kita makan lah, kita boleh tumpang. Allah Ta'ala kata, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang fakir waktu dia jaga anak yatim, dan anak yatim tu ada harta, boleh makan, tapi makanlah secara ma'ruf. Makan secara baik. Secara baik tu mana yang sepatutnya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu mengambil saksi. Mana biar ada orang yang menyaksikan bahawa kamu telah menunaikan amanah kamu. Wa kafa billahi hasfa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai pengawas ke? Terjemah kebanyakan pengawas. Boleh tak kita nak terjemah dengan bahasa lain? Hasib ni apa hasib? Hisab. Hasib ni hisab. Hisab ni apa kalau hisab? Kira. Juru kira ni bahasa kita apa? Orang hak mari cek kira-kira, auditor. Kita kalau orang company audit nak mari, takut tak takut? Kalau kena audit ayo, cukuplah Allah sebagai auditor. Kalau kita nak terjemah bahasa moden lah, mana cukuplah Allah yang menghitung dan mengira setiap sen yang kita guna dalam urusan anak yatim ni. Allah yang akan audit. Duit hak dia mau pegang tu milik anak yatim, Allah yang akan audit. Boleh tipu, boleh kata apa, aku nak guna ni. Memang tak ada resit,
tapi Allah akan audit setiap yang kamu belanjakan dalam urusan anak yatim. Sebab tu lebih baik kita tak guna. Baik kita guna kita anggap sedekah daripada kita tersalah guna, sebab yang akan audit nanti adalah Allah. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pesan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan, aku nampak kamu ni lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku sangat mencintaimu apa yang aku cinta untuk diriku. La ta'ammaranna 'ala ithnain, janganlah kamu menjadi pemimpin walaupun untuk 2 orang. Sebab kamu lemah, wahai Abu Dzar, kamu jangan jadi pemimpin. Pasal banyak soal nanti. Kita tak mampu, jangan jadi pemimpin." Nabi pesan ke Abu Dzar. Yang kedua, wala taliyanna mala yatimin, dan jangan kamu ambil bicara harta anak yatim. Sebab Nabi sayang kepada Abu Dzar, Nabi pesan macam tu. Kenapa? Kerana beratnya penghisaban, audit yang akan kena pada pemimpin dan penjaga harta anak yatim. Melainkan kalau kita ada kemampuan sungguh, maka macam kita kata tadi, hak dia tu bagi kat dia, simpan, kita jaga elok-elok, kita guna je duit kita, guna. Lepas pada tu serahlah kat dia. Itu lebih selamat. Sebab dalam ayat yang kita baca, mungkin terjemahan dia esok atau lusa, orang yang makan harta anak yatim ni seperti makan bara api. Itu kita baca nanti pada ayat yang seterusnya. InsyaAllah kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.